Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al idza hazna syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zakkirna mimma nusina wa 'allimna mimma jahilna. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita berjumpa pula dalam majlis ruang Lughah Arabiah kita. Mudah-mudahan saya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dapat Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan bagi kami dan kepada pendengar-pendengar sekalian pada ilmu Lughah Arabiah ini, khususnya ilmu nahwu yang kita sedang duk belajar sekarang. Maka tak lain tak bukan selamat bahagialah bagi kita dan saudara-saudara yang dah ikut ini majlis. Mudah-mudahan kita boleh pula satu lagi jumpa dalam majlis macam ni, dan kita doalah kepada Allah Subhanahu taala majlis ini berlangsung hingga seterusnya. Bicara-bicara yang telah lalu, kita dah bahaskan beberapa mabhas kita daripada tajuk-tajuk yang sakut paut dengan ini kitab, iaitu kitab Matan Mutammimah Al-Ajrumiyah bagi Imam Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan sebagai sempurna bagi Matan Jurumiyah kita, hari ini tak lewatkan masa kita nak masuk pula pada bab yang kira pada bab penting lah dalam ilmu lughah. Bab yang penting juga dalam ilmu lughah ni sebagai orang panggil satu mufradat, satu nazariyat. Bahasa Thailand ni satu tersedi baru pula yang kita nak belajar pada hari ni. Saya minta kita ni perhati biar baik-baik dan letak buk dan kalam tepi kita tu, yang kita boleh tanda maklumat-maklumat yang penting, terutama adik-adik yang mula nak tahukan Lughah Arabiah, dan begitu juga abang-abang untuk nak mari murajaah bersama dalam majlis kita ini. Kita mari tengok pada bab yang seterusnya, iaitu bab al-i'rab wal bina. Al-i'rab wal bina. Setelah kita bahas dah dulu iaitu masalah al-kalimah, masalah bahagia kalimah, dan masalah orang panggil rantingnya yang sakut paut dengan kalimah, tak kira isim, tak kira fi'il, tak kira haraf tu. Maka hari ni juga sakut paut dengan tu juga. Tapi dia dah bahas balik kata kalimah ni kalimah yang diboleh i'rab ke, kalimah ni kalimah mu'rab ke, kalimah tu kalimah mabni. Kita mari tahu hari ni kata gapo i'rab, gapo mabni. Sebelum kita nak masuk situ, kita pasti molek, kita perhati biar baik-baik, mudah-mudahan kita dapatkan istifadah daripada majlis ini. Berkatanya musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Babu i'rabi wal bina. Ini satu bab ada nak membicarakan masalah al-i'rab dan bina. Mana tahu selepas pada kita tahu dah kalimah tu ada isim, kalimah tu ada fi'il, kalimah tu ada haraf, maka dalam kalimah hak tiga-tiga tu saat ni, imma hak dinamakan hak boleh kita i'rab, dan dinamakan kalimah tu kalimah bina. Gapokah i'rab, gapokah bina? Kita duk dengar semualah, guru-guru kita duk talqin, duk royak, duk melontarkan soalan-soalan kepada kita bahwasanya jumlah ni i'rab lagu mana jumlah ni i'rab lagu mana dalam kitab ni i'rab macam mana? Gapo yang dimuradkan, gapo kan yang dimaksudkan dengan i'rab di situ? Tu dia. Hak itulah kita nak mari tahu
bicara yang maudhu' yang besar-besar, yang kasar-kasar pada majlis yang kita jumpa kali ini. Katanya musannif, al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha labzan aw taqdiran. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Itulah sebagai mata yang musannif kita duk nak royakkan kepada kita sebagai mata yang pendek-pendek, tapi ada kanunnya, ada huraian, ada kenyataan yang sangat penting dalam masalah kita nak fahamkan bahasa Arab. Terutama kita nak baca buku, terutama masalah kita nak letakkan baris-baris supaya kita menghasilkan faedah-faedah daripada bahasa Arab. Insya-Allah kita letak molek, dan kita niat molek, kita letak kosak molek hati kita supaya kita nak apa? Nak belajarkan bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ni, Imam Syafi'i kita ni kata wajib kita belajar bahasa Arab ni. Terutama bahasa Arab yang sakut paut dengan hak fardu ain yang kita kena belajar. Azkar sakut paut dengan semaya, azkar sakut paut dengan yang disyaratkan dalam syariat kita, terutama hak tu. Kita supaya apa? Supaya kita boleh faham perkara tu, supaya kita nak tadabbur dengan apa? Dengan jumlah, dengan hak kita duk baca tadi. Itulah matlamat yang sebesar-besar matlamat kita belajar bahasa Arab. Kemelia tu kita dah royak dah kata dia ni bahasa Quran, dia ni bahasa diturunkan Al-Quran, dia ni bahasa dicakapkan oleh Nabi kita tu. Hak tu tak kena kecek banyak dah. Tapi kita mari perhati kata qawaid tu lagu mana. Tu dia. Al-i'rabu. Gapo i'rab ni? Tu dia. Gapo i'rab? Guru kita lihat atas i'rab lagu mana di sini? I'rab lagu mana jumlah ni? Baris ni i'rab macam mana? Tu kita nak belajar malam ni. Dia kata dia i'rab saat ni tu i'rabu al-i'rabu babu i'rabi wal bina. Ini satu bab pada nak menyatakan kalimah-kalimah hak i'rab dan kalimah-kalimah hak mabni. Tu dia. Kita baca babu tu. Kita i'rab jadi khabar lah. Kita i'rab jadi khabar pada mubtada mahzuf. Tu dia. Kita i'rab jadi khabar. Sebab tu kita baca babu. Sebab khabar ni hukumnya rafa'. Kita nak baca baris rafa'. Tu belai-belai kita nak cara masalah i'rab, kita gilah belai-belai. Tu bahasa dia dah. Hak itulah hak panggil dimuktamadkan oleh para ulama kita. Panggil kata i'rab jadi khabar bagi mubtada mahzuf. Mubtada hak mahzuf tu, mubtada mahzuf ni makna tu mubtada yang dikena hazah lah. Dikena hazah. Dia tak ada dalam jumlah, tapi kita kena apa? Khayal ataupun kena niat takdir mari. Supaya apa? Supaya kita boleh hasilkan makna yang kita khandaq. Iaitu apa? Haza babul i'rab. Maka haza tu hak kita takdir marilah. Kita takdir mari. Sebab haza ni ismul isyarah. Maka isim-isim isyarat ni yang menempati isim bolehlah i'rab jadi mubtada. Tu dia. Haza babul i'rabi wal bina. Walaupun di sini boleh baca 3 wajah. Tapi kita kata pada marhalah mula-mula tu kita tahu satu wajah pun memadai dah. Tu dia. Haza babul i'rab wal bina. Bermula ini ialah satu bab nak bicarakan masalah kalimah-kalimah yang hak i'rab dan kalimah-kalimah hak dibina, hak bina. Tu dia. Maka dia kata gapokah dikhandaki dengan i'rab? Tu dia. Kita semua apabila kita jumpa satu kalimah, apabila kita jumpa satu patah hak mula-mula sekali yang kita kena gapo? Kena faham iaitu ma'ani al-mufradat. Di sini kita saya tengok sendiri bagi adik-adik kita, hatta abang-abang sendiri pun hak belajar bahasa Arab pun. Jadi kita buat hampa dengan apa? Ma'ani al-mufradat, iaitu makna bagi kalimah hak logat tu. Hak logat cakap tu.
Maka maksud di sini kita kata i'rab. I'rab tu pada logat cakap pe. Tu pada logat cakap pe tu kadang-kadang kita jadi wasa semabur lagi. I'rab tu pada logat hak duk le komuh. Tu makna lugawi tu. Makna gapo tu dia. Al-i'rab sakni tu pada logat sakni tu ulama kita kata kan. Kata al-i'rab fil lughati huwa. Bermula i'rab tu pada logat tu ialah maknanya al-izhar wal ibanah. I'rab pada logat sakni tu iaitu nak menzahirkan dan nak menyatakan. Tu i'rab. Diri i'rab tu. Diri i'rab pada logat pada makna qamuh tu. Pada makna qamuh tu dia makna al-ibanatu wal izhar, iaitu nak menzahirkan dan menyatakan. Tu makna i'rab. Tu dia. Seperti mana? Taqulu taqul Arab. Orang Arab cakap tu nak a'rabtu amma fi nafsi. A'rabtu amma fi nafsi. Iaitu zahirlah bagi aku, zahirlah oleh aku apa yang ada dalam diri aku. Memang mana kata kita kecil atau a'rabtu, kita tak kena takbir dengan abyantu wa apa azhartuhu. Kita takbir gitu dah. Tapi kita takbir dengan a'rabtu. A'rabtu amma fi nafsi. Iaitu menzahirkan oleh aku akan apa yang ada di dalam diri aku. Dalam diri aku yang tahu, akulah yang boleh nyata dan aku yang boleh zahirkan kata aku nak gapo. Tu dia. Tu makna gapo? Makna al-i'rab pada logat. Tu i'rab pada logat hak makna qamus. Hak makna qamus. Tapi kita tengok di sini, ulama kita ni apabila ia letak makna sini dalam kitab Al-Kawakib, dia kata apa? Dia kata al-i'rab. Qauluhu al-i'rab qaddamahu 'ala al-bina'. Dia kata telah mendahuluilah ia musannif akan i'rab tu di atas mabhas al-bina'. Di atas mabhas al-bina'. Sama-samalah kita panggil tu kalimah apabila ia mari jadi gu. Gu ni pehel lah. Jadi supaya ia mari kalimah saat ni tu kita tak boleh pehelkan satu kalimah, maka kita kena pehel dengan gu dia. Seperti kita kata, apabila istilah mubtada, kita kena tasawwur khabar. Apabila istilah fa'lun, kita kena tasawwur fa'il. Apabila kita tasawwur kalimah haraf sifah, kita kena tasawwur al-mausuf. Begitu juga sini apabila kita jumpa kalimah al-i'rab, kita kena jumpa sekali lagi guya iaitu al-bina. Sebab tu Musa kata ni qaddamahu 'ala al-bina li asalatihi wa li syarafihi bin difa'il khata' fil lafzi bihi. Iaitu mendahululah ia musannif, mana tak ia musannif Imam Hattab saat ni tu iaitu akan i'rab saat ni di atas bina kerana apa? Kerana asalnya i'rab ni sebagai asal, bina tu sebagai furu'. Tu kita mari nanti lepas dia lah. Tu. Maka dia kata di sini kita nak tengok di makna ya. Wa huwa al-i'rab saat ni tu yutlaku. Atlaqa yutlaku. Dan i'rab saat itu diitlaq, diisti'mal, diguna pada logat cakap pe saat itu ala ma'anin katsiratin, dihantarkan di atas makna-makna sangat banyak. Minha di antaranya makna dia al-ibanah. Tu dia. Di antaranya maknanya al-ibanah, makna menerang, menyata. Yuqal a'raba fulan amma fi nafsihi idza abana anhu. Iaitu telah nyata oleh seseorang lelaki apa yang ada di diri dia. Maknanya idza abana anhu, apabila nyatalah ia daripada perkara saat ni. Tu dia. Itu panggil tak i'rab pada logat cakap pe makna qamus. Wa minha, dia kata lagi, dan di antara ma'ani al-lughah saat ni tu bagi kalimah i'rab tu maknanya at-tahsin. At-tahsin makna elok. Makna elok. Yuqal, dikatakan orang Arab cakap tu a'rabtu syai'a, elok oleh aku akan sesuatu, ai hasantuhu. Tu hasantuhu, aku memperelok akan sesuatu saat ni. Tu dia. Dua,
Yang ketiga, dan di antaranya at-taghyir. At-taghyir. Tu dia. Dan di antaranya at-taghyir. Yuqal, dikatakan a'raballahu al-mi'data. A'raballahu al-mi'data. Mana tu Allah SWT mengubahkan. Maknanya at-taghyir, telah mengubahkan oleh Allah SWT akan apa ni? Al-mi'dah. Al-mi'dah ay ghayyaraha. Kita kena tengok ma'ani lughawi dia tu. Tu. Yang pertama, makna apa? Makna al-ibanah. Yang kedua, makna at-tahsin. Yang ketiga, makna at-taghyir. Maka kita tengok dalam lorak cakap pe sakning tu apa? Ya panggil tu boleh masuk ke mari. Makna menerangkan, makna mengelokkan, makna mengubahkan. Maka kita tengok pada lorak tu, kita tengok tu setengah ulama saat ni tu banyak lagi makna dia. Tu kita tengok ni cara dalam lurah bahasa Arab ni satu kalimah kita tengok atau dalam ma'ani al-lughawi dia tu makna banyak. Tetapi nak menentukan murad tu, nak menentukan kehendak bagi kalimah tak ni tu tengoklah tempat yang sanakan kepada gapo. Tu tengok dia tempat yang sanakan kepada gapo. Tu dia. Itu makna kata i'rab pada logat. Kita mari tengok. Lepas tu dia mau tanya pula, i'rab pada istilah makna apa? Al-i'rab pada istilah iaitu pada istilah kita nak cakap ni istilah ulama nahwu lah. Tu dia, kita munasabah kita kecek ni, kecek di atas hak ilmu nahwu. Kita mari cakap di sini kata al-i'rab pada istilah ni supaya musannif kita bagi taklid lah. Al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili liikhtilafil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran. Atau takdiran. Bagi orang ada kitab kawakib tadi tu, tu dia. Nampak zahir tu nampak jatuh lah sikit tu. Tu apa? Ibarat dia tu nampak jatuh sikit. Nampak jatuh dia tu al-i'rabu taghyiru awakhil kamil liikhtilafi ad-dakhil selalu. Dan kan pada mata asal tu pada mata asal banyak tobok sana itu dia ada kalimah al-awamil. Tu sebab tu kita baca apabila kalimah jatuh dari satu jumlah tu kita wasa selalu dah. Bagi seorang yang fahamkan ibarat sana itu dia nak makna tak leh kalulah kalimah tak cukup dalam jumlah. Tu dia. Dia kata i'rab pada istilah tu sebagaimana disebutkan oleh musannif lah. Sebagaimana disebutkan oleh musannif iaitu taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran. Iaitu apa di sini? Iaitu pada istilahnya iaitu berubahlah i'rab tu dan bermula i'rab saat itu ialah berubah bagi akhir bagi kalimah. Berubah pada oleh akhir bagi kalimah. Tu dia. Berubah oleh akhir bagi kalimah. Berubah saat itu ilah. Lam ulama kata di sini lam ta'lil. Kerana gapo berubah saat itu? Tu kerana gapo berubah saat itu kerana liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Kerana menyalahi, kerana bersalah segala amil-amil yang masuk ia di atasnya, di atas kalimah. Tu dia. I'rab pada istilah iaitu gapo? Berubah di akhir oleh akhir kalimah. Berubah oleh akhir kalimah kerana gapo? Kerana menyalahi, kerana bersalah segala amil yang masuk di atasnya. Di atas apa? Di atas itu kalimah ataupun di atas itu kalim. Maka apabila kita tengok di sini, kita terperhati molek tu, berubah di akhir kalimah saat itu kerana amil, kerana ikhtilaful awamil. Kita tafsir tengok di sini. Panggil tu taghyirul awakhiril kalimi. Kita kena ingat satu kata, tiap-tiap takrif yang ulama kita letak, yang para ahlu ilmi yang letak saat itu, ia ada apa? Ia ada huraiya yang sangat dakik, yang sangat laik sangat. Taghyirul awakhiril kalim.
Tu dia. Berubah oleh akhir bagi kalimah. Mana tahu berubah oleh akhir bagi kalimah sakning tu nak menunjuk kata apa? Nak menunjuk kata apa? Kata hak ubah saat tu di akhir kalimah saja. Kita belajar dah kata kalimah hak dulu saat ni tu nak kenal kalimah isim, nak kenal kalimah fi'il, nak kenal kalimah harf. Tapi kita masalah kita nak i'rab saat ni tu ia kata apa? Berubah di akhir kalimah. Makna atau berubah di akhir kalimah. Akhir itu muraknya ulama kita keadaan. Tu dia. Bukan ubahkan huruf bagi kalimah tu. Ubah iaitu keadaan bagi kalimah. Ubah bagi keadaan bagi kalimah. Kita kata lafaz zaid. Lafaz zaidun. Lafaz zaidun. Diri kalimah duk zaidun situ. Tapi keadaan ia. Keadaan ia jadi berubah. Adapun huruf akhir hak duk di zaidun dal tu tak ubah. Ia ubah ke apa? Ia ubah keadaan baris yang duduk di belakang kalimah tu. Tu satu huraiya. Huraiya kedua, inilah nak menunjuk kata apa? Nak menunjuk kata hak kita duk belajar ni oleh panggil mabhas, satu bicara dalam ilmu nahwu. Sebab ilmu nahwu saat ni tu dia cara di akhir kalimah ya. Tu dia. Adapun bina lagi pada awal kalimah, pada tengah kalimah tu, hak tu ilmu nahwu tak ada cara. Hak tu ilmu sarah cara. Ilmu nahwu duk cara kata no. Keadaan di akhir kalimah. Madrasatun, madrasatan, madrasatin tu. Keadaan tu. Keadaan yang berubah di akhir kalimah tu dengan sebab apa? Dengan sebab segala amil. Dengan sebab segala amil yang masuk dalam kalimah tadi. Tu dia. Sebagai huraiya kita tengok atau apa? Huraiya hak ulama kita duk syarahkan kepada kita. Ubah oleh akhir kalimah saat ni tu kerana segala amil yang masuk di atasnya, di atas kalimah saat ni tu. Kalimah yang masuk di atasnya. Kita tengok di sini kita kata al-i'rab tu i'rab jadi mubtada lah. Tiap-tiap mubtada semua yang nak kepada khabar. Maka taghyiru tu bagaimana kita tak baca taghyira? Kita baca taghiru. Dia merata tak kena duk main dah sini ustaz sebab kita hak ramai kita duduk ni apa baris belakang dah. Tu dia. Itulah nak royak kata apabila kita walaupun berbaris dah pun berhajat juga kita kena pandang. Berhajat juga kita kena ada kawaid. Sebab apa? Sebab kita ni dia mau berbaris saat ni tu kita ni satu tobok saat ni tu kadang-kadang berlain ni. Kadang-kadang seolah tempat tobok tu ia boleh salah pada masa start baris. Tapi apabila kita reti kaedah ni tak boleh salah. Lalu baris duduk kalimah duduk tempat rafa'. Baris hak matbak kita tempat nasab. Kita terbuka sebab sini ni tak boleh baca nasab kena baca rafa'. Situ kaedahnya. Tu dia. Al-i'rab atau taghyiru tu kita baca taghyiru tu i'rab jadi khabar tu. Khabar bagi mubtada. Wa huwa apa ni khabar? Taghyir awakhiri. Awakhiri tu kita gapo? I'rab jadi fa'il. Sebab gapo? Sebab fa'il bagi masdar panggil. Sahabat kita terjemah tu berubah oleh akhir bagi kalimah. Tu akhir bagi kalimah. Sebab fa'il situ tu gapo? Fa'il di situ tu ada panggil fa'il pada masdar. Yahsah kita baca kasrah. Tu dia. Awakhiril kalimi. Kalimi tu jadi mudhafun ilaih. Tu dia. Maka mari likhtilafi, mari lamul illah. Tiap-tiap lam ya ada tempat apa? Ada tempat gantung dia. Dia panggil muta'allaq. Tu muta'alliqun yata'allaqu biha. Maka tempat gantung dia tak lain tak bukan dia boleh gantung tempat apa? Tempat masdar, taghyir. Berubah kerana bersalah segala amil yang masuk di atasnya. Tu dia. Kita tengok di sini kita tahu bahawasanya i'rab saat ni tu iaitu jadi dikira di apa? Di akhir kalimah tu keadaan harakat di akhir kalimah tu sadah. Maka kita tengok kata apa yang boleh ubahkan atau akhir kalimah tadi? Apakah yang boleh ubah? Boleh ubah saat ni tu iaitu segala amil. Maka kalau amil mitak tolak mitak suruh rafa' ya kena rafa' lah.
Amir minta ia boleh nasab, ia kena nasab. Amir kalau minta ia kena khafat, ia kena khafat lah. Maka di sini kata segala amir yang masuk di atasnya. Tu dia. Maka kalau amir minta dia tu tolakkan kalimah fa'il tu jadi rafa', ia kena rafa' lah. Tu. Seolah tu satu kalimah. Satu kalimah. Kita kata satu kalimah apabila duduk dalam satu jumlah, kalimah tu lah ya. Jalasa Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, unzur ila Muhammadin. Kalau itu kita tengok atau amir tadi tu, amir Muhammadun tak ni, amir dia tu jalasa. Muhammadan amir ya ra'aitu. Muhammadin amir ya ila tu. Iaitu nak kepada apa? Nak kepada majrur. Tu dia. A'rabtu apa? Taghyiru awakhil kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha 'alal kalimah lafdhan au takdiran. Tu dia. Pada lafaz ataupun pada takdir. Pada lafaz ataupun pada takdir. Kita tengok di sini dah. Tu kita kodok gi, kita tengoklah. Tu dia. Kalulah kita tu berubah tak ni tu. Kadang-kadang berubah tak ni tu. Kadang-kadang dengan sebab bersalah lurah. Sebab orang Arab ni apabila dia cakap, bercakap tu lurah lain-lain tak ni tu. Ya ada juga ikhtilaful lughat. Kadang-kadang ikhtilaf tepat tuju. Ada panggil al-mukhatab. Ikhtilaf at-taghayyur li ikhtilafil mukhatab. Di sini kita kata, kalulah ikhtilaf sebab lugah, tak masuk dalam bicara kita. Sebab lugah ni, kita kata supaya lafaz haisu. Lafaz haisu ni, lugah, ada lugah ni, dia cakap lagu, dia baca haisu. Ada lugah ni, dia baca haisa. Ada lugah ni, dia baca hausu. Tu dia. Ini ada panggil tak masuk dalam masalah berubah di akhir hak maksud kita nak cakap. Hak kita nak cakap tadi iaitu sebab berubah tadi tu sebab masuk segala amir. Nak keluar kalulah hak jadi bersalah pada logat tadi. Logat cakap kita kata jalastu haisu jalasa Zaidun. Jalastu haisa jalasa Zaidun. Jalastu hausu jalasa Zaidun. Kalau kita tak biasa dengar, kita kata, tak pandai dia mau ni cakap. Tak pandai dia mau ni takbir. Sebab apa? Dia duk baca hausu. Tu kita lah jadi kurang. Sebab apa? Sebab di sini ulama duk khilaf. Ada panggil khilaf lurah tu. Lurah nak cakap le masalah tu kita tak tahu. Maka kita tahu satu wajah tu betul dah. Tapi kita gaduh nak engkar di atas guru kita. Tu salah. Tu salah. Sebab apa? Sebab kita gi engkar di atas perkara yang jadi khilaf ulama. Tu dia. Pendapat khilaf ulama walaupun balik lurah pun tak sah kita nak engkar. Sebab apa? Sebab ia ikhtilaful lughat. Sama-sama hak bahasa Arab belaka tapi lahajat, cara cakap tu tak serupa. Sebab tu kalimah haisu ni kalau kita tengok dalam orang yang biasa belajar qatul nada lah, orang biasa baca hasyiah ashmuni lah, jumpalah kata di sana tu satu kalimah tetapi dia boleh baca berbagai-bagai. Hak kita nak cakap hak i'rab, hak kita maksud iaitu ikhtilaful awamil, bukan ikhtilaful lughat. Satu. Yang kedua, nak keluar juga musannif kata apa? Kata ikhtilaful awamil saat ni tu hak masuk di atas kalimah saat ni tu menyebab ia ubahkan kalimah keadaan kalimah tadi iaitu nak keluar, nak sepak. Dalam takrif tadi tu nak sepak kata at-taghayyur li ikhtilafil mukhatab. Iaitu berubah saat ni tu kerana bersalah orang yang dikena tuju, orang cakap. Seperti kita kata, takul darabtu, darabta, darabti. Tu. Darabtu, darabta, darabti tu, tati tu berubah juga. Ini tak masuk dalam masalah hak nun. Sebab apa? Hak ning ni orang panggil, dia panggil kata berubah hak dihubungkan apa? Dihubungkan dengan ta. Orang panggil ta'ul fa'il. Dihubungkan dengan ta'ul fa'il, hak ni tak masuk dalam apa? Dalam mabhas hak kita cara kata ikhtilaful awamid dakhilati 'alaiha. Maka kita tengok di sini. Dan kita tengok di sini
Dah berubah saat ni tu pada lafaz ataupun pada takdir. Pada lafaz ataupun pada takdir. Dapat tu ulama kata sini, lafzon ni i'rab macam mana tu dia. Lafzon ni kita nak i'rab macam mana sini? Lafzon au takdiran. Lafzon au takdiran. Siapa ada kitab tu, saya tengok bawah. Tengok bawah dia kata lafzon tu makna dia wa huwa ma yadhharu atharuhu fi akhiril kalimah kal harakati adh-dhahirati fil hajj min qawli ta'ala al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kita tengok hak kalimah hak pada lafaz saat ni tu ayat atau berubah saat ni tu iaitu pada lafaz atau pada takdir. Saat ni kita tengok pada lafaz tadi tu baris dia nyata. Ada panggil zahiran, lafzan, pada lafaz dia nyata sangat. Tu dia. Ataupun pada takdir tak muzahirkan harakat tapi zahir kata apa? Kita kena takdir mari. Abang tu dia kata at-takdiran dia kata wa huwa ma la yazharu atharuhu fi akhir kalimah. Iaitu bagai yang tidak zahir oleh kesennya bagai tu pada akhir kalimah. Satu kalimah yang satu harakat yang kita tak boleh zahirkan kesennya pada akhir kalimah tadi. Bal yunwa, bahkan kita kena niat mari. Wa yuqaddar, dan kita kena takdir mari kal harakatil muqaddari fi akhir huda. Min qauli ta'ala lahu ashabu yad'unahu ilal huda tina. Qul inna hudallah huwal huda. Kita tengok atau hak takdiran tak ni pada tiga keadaan tadi lahu ashabu yad'unahu ilal huda. Dia tak baca ilal hudai. Tengok molek. Kalimah huda tadi tu dalam Quran tu ya ilal huda. Dia tak baca hudai. Sebab apa? Hak ni ai panggil majrur kena takdir. Bukan pada lafaz. Mana kecek mudah-mudah juga. Kecek mudah-mudahnya kita kata kalimah hak panggil tu i'rab pada takdir dan pada lafaz ni hak i'rab pada takdir ni iaitu kena pada isim zahir. Isim zahir yang kita boleh apa? Boleh menzahirkan harakat dia. Adapun hak pada takdir ni yang kita tak boleh nak zahir walaupun ia duduk tempat rafa' kita baca kalimah lagu tu. Tu dia pada takdir. Pada takdir sepengah kalimah isim maksud dengan isim mangkus tu. Tu dia. Kita tengok tu huda, asa. Tu dia. Kalimah lagi tu. Mustafa. Apa kalimah macam tu kita kata kadang-kadang apabila duduk dalam jumlah, apabila dia duduk dalam jumlah tu dia i'rab saat ni tu, dia baca saat ni tu duduk tetap gitu. Tu. Sebab tu kita musannif tu orang taklid kita ni kata bal yunwa wa yuqaddar. Bahkan kita kena niat kan? Niat kata dia tu duduk tempat rafa'. Walaupun dia nak baca keadaan saat ni tu keadaan supa, tapi kita nak tahu kata ini dia duduk tempat rafa', tempat rafa', ini dia duduk tempat nasab, ini dia duduk tempat khafat. Kita kena takdir diri ataupun kita kena niat sendiri. Tu dia ilal huda tina. Qul inna huda. Tu. Qul inna hudallah huwal huda. Dia tak ada kata hudayu. Dia kata huwal huda. Sedangkan kita tengok tu dia duduk tempat khabar yang nak baca rafa' lah. Tu dia. Tu sebab tu dia kata berubah oleh akhir bagi kalimah kerana menyalahi segala amil yang masuk di atasnya. Amil masuk tanya saat ni tu sama saja amil yang masuk saat ni pada tu ubah saat ni tu pada lafaz ataupun pada takdir. Tu i'rab. Khulasahnya pendek katanya i'rab saat ni tu iaitu apa? Iaitu satu kalimah yang boleh berubah dengan sebab masuk segala amil. Kalimah saat ni tu diri kalimah tu bina kalimah tak ada ubah tapi keadaan baris saat ni tu ubah. Tu panggil i'rab. Tu panggil i'rab. Sebab tu apabila kita belajar dengan guru-guru Arab ni, dia tanya kita, ma huwa maqamul i'rab hadhil jumlah? Apakah tepat kita nak i'rab ini jumlah ni? Dia tanya kita gitu. Apabila dia tanya gitu, kita kena tasawur al-mutabadar, kita kena tasawur ataupun segera faham pada diri kita ni kita tak gapo.
Kalimah ni dari jumlah ni amil ya duk tutup nak kepada gapo. Kalau amil ya tutup nak kepada rafa', kita nak baca rafa'. Amil ya tutup nak kepada nasab, kita nak baca nasab. Amil ya tutup nak kepada khafa', kita nak baca khafa'. Seperti kita buat satu jumlah. Kita kata yusafiru Ibrahim. Lan yusafira Ibrahim. Lam yusafir Ibrahim. Kita tengok keadaan yusafir tu. Asal kalimah fa'il mudhari'. Kita nak baca kalimah hak tak ada berhubungan gapo-gapo, kita kata kalimah fa'il mudhari' yusafiru. Hak tersebut yusafiru Muhammadun. Gena ia boleh baca yusafiru sebab ia amil ya ibtidaiyah, amil ya adamiyah, tak ada nak kepada nasab dan khafa'. Yang nak baca yusafiru. Tu dia. Apabila masuk lan, tu amil tu. Amil tu apabila masuk lan, yang nak kepada gapo? Apabila masuk lan, kita tengoklah, lan ni amil nasab. Kena baca lan yusafira. Apabila masuk lam tu kita tahu kata lam ni amil jazam. Apabila masuk atas fi'il mudhari', lam yusafir Ibrahimu. Tu dia. Tu yang panggil tu mudah-mudah kita nak royak kata dalam masalah i'rab, dalam masalah i'rab. Lafzan tu berubah tu pada lafaz dan pada takdir. Tu dia. Lafzan ini kita tengok setengah ulama dia kata nasab dia tu dengan sebab hazah harah khafa, dia panggil i'rabuhu naz'un binaz'in nasbun binaz'in khafid, iaitu dia nasab tu dengan sebab hazah harah khafa. So cara nak i'rab yang kedua dia kata gapo? Dia tu baca nasab saat ni tu dia i'rab jadi gapo? Jadi khabar kana yakna mahzuf. Takdir kana sawa'un kana taghayyuru lafzan aw takdiran. Tu dia. Sama saja berubah saat itu pada lafaz ataupun pada takdir. Sedap juga mana dia dah. Tu sedap juga mana dia. Saya panggil kata kedua-dua tu nasab tu dengan sebab hazahkan kana yang dikena mahzuf. Pas kita kena takdir marilah. Tu dia nak takdir mari tu berhajat kita kena belajar, berhajat kita kena mumarasah. Tu berhajat kita kena mumarasah. Sebab tu saya wasiat pada diri saya sendiri dan kepada adik-adik kakak yang duk dengar ni, kita ni kena banyak sikit kita baca. Selepas kita belajar dah, kita kena banyak baca. Kena duk mumarasah, kena duk main sokmo. Sebab ilmu ni, orang panggil ulama kata dia ni lebih cemburu daripada apa? Daripada isteri tu cemburu kepada suami. Kita tengok atau isteri tu dia cemburu dah terhadap suami dia. Ilmu ni lebih cemburu lebih pada tu lagi. Ya kan? Kalulah kita buat ihmal, buat tak pada dia ni, dia akan pergi pada kita. Tu ilmu. Sebab tu ulama kata qayyadu al-ilma bil kitab. Hendaklah muikat, hendaklah mutanakan ilmu, hendaklah musimpulkan ilmu tu dengan kitab. Lepas pada kita belajar, kita kena baca lah. Sebab kita ni ummatul qiraah, tak ke? Kita ni ummatul qiraah. Tapi nak qiraah pun selepas pada kita belajar deh. Kita tak boleh lah nak pergi baca sebelum pada kita tak belajar gapo. Lain dengan surat khabar. Surat khabar ni kita nak baca tu wihbih wihbih halai tu 30 40 kertas pun tak apa, kita tak nak belajar pun tak apa, kita baca gitu. Tapi kalau kita sakut pak dengan syarak, kita sakut pak dengan ulama, sakut pak dengan ilmu ni kita kena berguru. Kita kena mengadapkan guru, kena belajar dengan guru. Supaya kita saat ni tu keluar jadi tak ada jadi apa? Tak ada jadi jauh sangat daripada faham hak ulama. Kita kena duduk dengan ulama. Kita kena belajar dengan ahli ilmu. Kita kena belajar dengan apa? Dengan ahli itu utamanya. Ahli duduk sakut pak duduk cara masalah hebat masalah, kita kena belajar dengan dia. Selepas pada kita belajar dah, itulah berhajat kepada kita kena apa? Kena baca pula.
kena baca, kena mutalaah, kena muzakarah, kena munazarah. Tu dia ada banyak lagi di sana. Tu dia. Maka disering ulama kita buat atas apa? Dia tu dinasakkan kedua-dua lafzan atau takdiran saat ni tu dengan sebab hazahkan kana jadi kena mahzuf. Takdir ke mana? Takdir sawa'un kana sawa'un kana taghayyuru sawa'un kana taghayyuru lafzan atau takdiran. Sama saja berubah saat itu pada lafaz atau pada takdir. Dua. Yang ketiga ada juga ulama yang i'rab kata ano? I'rab yang ditamyiz, yang dihal atau yang ditamyiz. Tu. Maka takdir no. Taghyirul awakhiril kalimi min jihatil lafzi au min jihatil takdir. Min jihatil lafzi au min jihatil takdir. Hak ni lah panggil kebanyak ke ulama kita jalan. Kebanyak ke ulama kita duk jalan kata hak ni dah lebih aula. Iaitu berubah di akhir kalimah saat ni tu daripada jihah lafaz ataupun di jihah takdir. Supaya kita royak tadi. Supaya kalimah tadi. Ada yang i'rab dengan zahir atau lafzan diri dia saat itu boleh menzahirkan harakah. Harakah yang nak kepada rafa', ia duduk pada rafa'. Harakah yang nak kepada nasab, ia duduk pada nasab. Harakah yang nak kepada khafa', ia duduk pada khafa'. Ya zahir selalu dah harakah tadi. Adapun tempat takdir iaitu kita kena niat, kita kena takdir mari. Walaupun ia duduk tempat amil yang tutup pada nasab, tapi ia duduk baca keadaan super huda tadi. Lahu ashabu yad'unahu ilal huda tina. Qul inna hudallah huwal huda. Kita tengok. Kalimah huda saat ni tu duk tiga keadaan saat ni tu dia duk huda situ. Sebab apa? Kita nak takdir marilah. Kita nak takdir mari. Huda tu dia majrur sebab ilal huda. Tu mudah-mudah kita faham dah. Tu dia. Itulah ai panggil i'rab. Khulasahnya iaitu i'rab iaitu satu kalimah yang apabila masukkan segala amil saat ni tu masuk di atas isu kalimah tu, sama ada amil saat ni tu berubah tu pada lafaz ada pada takdir saat ni tu, dia kita kena letak wi apa? Wi munasabah dengan dia. Itu panggil i'rab. Aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Tu dia. Bermula bahagian baginya bagi i'rab satu ada 4. Tu dia. Gapo tu? Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Iaitu dan bahagian i'rab saat ni tu ada 4 bahagian. Tu dia. Kalau kita biasa belajar, apabila kita biasa belajar mata Tuhfatus Saniyah bagi Syekh Mahyuddin Abdul Hamid rahimahullah, kita biasa belajar kitab tu kita fahamlah di sini. Saya ni alhamdulillah pernah baca kitab tu. Walaupun tak habis pun banyak membahas kita baca lagi kepada anak-anak murid kita dulu. Lama mana 5 tahun lepas. Orang biasa belajar kitab tu, ya tahulah. Nanti bahagian bagi i'rab tu ada 5. Di sana dia raya atas dia raya atas wa alqabuhu, dan gelaran-gelaran bagi apa? Bagi i'rab tu ada 4. Gapo? Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Mana tu cara panggil, cara isti'mal ulama. Apabila kita kata kita nak ayat kata kalimah tu i'rab, gelar dia kita tak boleh kata, kita nak kena kata rafa'. Rafa' ni i'rab rafa' dengan dhammah. Nasab dengan fathah. Khafa' dengan apa? Dengan kasrah. Jazal dengan sukun. Tu dia. Maka kita kena mula dengan rafa'. Sebab apa? Rafa' ni dia panggil laqab, gelar bagi i'rab. Bagi tu juga nasab, bagi tu juga khafa', bagi tu juga jazal. Ai panggil gelar bagi dia. Berselalu dengan bina. Bina saat ni tu apa? Bina di atas apa? Kalau kita kata, kalau bina ni, bina di atas dhammah, bina di atas fathah, bina di atas kasrah, bina di atas sukun. Sebaliknya. Kita faham dah. Dia kata i'rab dia sebagai asal, bina sebagai fara'. Maka gelar bagi saat ni tu, kalaulah kita nak ayat kata i'rab, gelar panggil gelar bagi rafa' iaitu dia kena namakan dhammah. Nasab, fathah, nasab, khafa', jazm. Adapun gelar bagi bina, apa? Dhammah,
fathah, kasrah, sukun. Tu dia gelar dia. Tu dia. Ni kita nak masuk dalam membahas ni sebab apa? Sebab i'rab saat ni tu dia ada cara dengan baris. Tak lain tak bukan kita kena tahulah kata baris saat ni tu istimal guna ni dia panggil di atas gapo, guna ni dia panggil atas gapo. Dia kata di sini falil asma'i min zalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Dia kata maka tersabitlah bagi isim di makian itu, di makian hak pak sebut saat ni tu, bagi kalimah isim saat ni tu bagi isim saat ni tu tersabitlah rafu', nasab, khafad. Bagi isim tu kita boleh letakkan baris dia, baris rafu', baris nasab, baris khafad. Sahaja ya. Dia kata wala jazma fiha, dan tidak ada jenis jazm padanya pada isim. Tidak ada jenis jazm padanya pada isim. Tu dia. Dia kata di sini, dia kata kita tengok ibarat sikit, ada panggil fa tu faul fasihah lah. Faul fasihah, lam ada panggil lam harful jar al asma'i majrur. Ada panggil khabar muqaddam. I'rab jadi khabar muqaddam. Min zalika, min ada panggil harful jar, zalika ismul isyarah majrur. Tu dia majrur. Maka apabila jumlah lagu ning ni, apabila jumlah mari lagu ning ni, kita kena apa? Kena paling semula supaya kita dapat faham itu jumlah. Sebab ya asalnya, asal apa? Asal pada khabar yang kena duduk di belakang. Mubtada tu yang kena duduk di depan. Tetapi apabila mukhalafah asal, ia ada kaedah lain mari. Kaedah lagu mana? Mana tak hakut takdim apa? Hakut takdim takhir wa hakut takhir takdim. Dalam ilmu balaghah ulama kita kata tufidul hasar. Tu beri faedah nak apa? Nak tersimpan. Nak sakat setara tu ya. Nak tersimpan setara tu ya. Maka kita apabila kita nak buatkan jumlah semula, kita kena ambil semula lah. Kita kata lagu ni. Kita kata farraf'u wan nasbu wal khafdu sabitatun lil asma. Maka rafu', nasab, khafad saat ni tu sabitlah ia ketiga-tiga saat ni tu bagi isim. Nak ayat atau apa? Nak rakyat kata baris hak tiga-tiga saat itu tertentu pada isim saja. Tu ulama nak rakyat kita tu. Tapi dia bawa data lagu ni, dia bawa data uslub lagu ni, ulama kita hurai lagu tu. Hurai kata min haqqi ta'khir takdim wa min haqqi takdim ta'khir tufidul hasab. Nak ayat atau nak ayat atau rafu' nasab khafad saat itu tersimpan pada isim saja ya. Jenis jazm tak ada pada isim. Tak ada pada isim jazm. Tu dia. Kita tengok dah. Tu haraplah kita ambil perhati biar baik-baik. Mudah-mudahan kita nak apa lagi kita mudah faham. Kita mudahlah faham. Maka apabila kita buat jumlah semula sebagaimana berikutlah. Farraf'u, panggil fa fasihah tu asal masuk pada mubtada. Maka ar-raf'u orang panggil mubtada muakhar. Al-lam takluk bagi lam tadi tu li itu tu apa? Takluk bagi lam tadi tu orang panggil khabar muqaddam. Maka kita giltak, kita ambil semula kata farraf'u, fa tu giltak pak mubtada semula. Farraf'u wan nasbu wal khafdu sabitatun lil asma'i min zalika. Hanya kena kat tu. Tu dia. Bagi orang biasa belajar dah tu je faham lah lagu ni. Bagi orang yang tak biasa belajar tu kita kokok gi. Kita kokok gi biasa dengar, kita biasa dengar, mudah-mudahan kita Allah bukakan data kita dapat kita faham. Dia nak royak situ ya. Dia nak royak kata harakat yang tu sabit, yang tu simpan pada isim tu ada 3. Jenis jazm tak ada pada apa? Pada isim wala jazma fiha, dan tidak la tu orang panggil la nafi jinsi. La nafi jinsi. La nafi jinsi ni amalan dia tu orang panggil seperti inna. Amalan dia iaitu amalan bagi la saat itu ia beramal seperti inna. Dalam arti kata menasakkan isim, merafakkan khabar.
Sebab itulah apabila kita baca lam jinsi, semua kita kena baca selepas pada isim, selepas pada ya kita baca nasab. Jangan kita baca la jazmu fiha. La jazmu fiha. Tu kita nak baca la jazma fiha wala jazma fiha. Faham tak? Mana khabar bagi inna isim ya tu jazma dah. Kita nak takdir mari. Tu wala jazma kainun fiha, dan tidak ada jazalah ia, tidak ada jenis jazalah padanya pada isim tadi. Tu dia. Mudah kita faham, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan di atas saudara-saudara kita dan kita sendiri dan seluruhnya orang Islam hendak dengar, saudara kita hendak dengar ini video ni. Baik. Isim fi'il walil af'ali wa ra'atah. Walil af'ali min zalika ar-raf'u wan nasbu wala khafdha fiha. Dan tersabitlah bagi fi'il di makian itu, di makian apa? Di makian harakat yang empat tadi, rafa', nasab, khafad, jazm tadi tu. Tersabit ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Wala khafdha fiha. Dan tersabitlah rafa', nasab tadi tu, tersabitlah bagi fi'il. Tersabitlah bagi fi'il saja dan tidak ada jenis khafad padanya. Pada apa? Pada fi'il tadi. Al-af'al. Sebab itulah dia kata dia bawa datang apa? Bawa datang fiha. Dia tak ada kata fihi. Sebab dia tilik kepada marji'. Tempat kembali tu. Tempat kembali halik belakang tu. Bukan dia kembali ke depan, dia kena kembali ke belakang tu. Kita tengok apabila dia kembali kepada jamak, kita nak tahu fiha. Sebab jamak ni ya menepati mu'annas. Walaupun mu'annas majazi pun. Sekalipun. Kalaulah kembali, tempat kembali, orang panggil muzakkar ataupun mufrad, maka kita kena kembalikan dengan apa? Fihi. Tu dia. Tu cara ibarat ulama kita buat kepada kita. Supaya kita perhati satu persatu, mudah-mudah kita dapat faham. Tu hak faham tu sangat. Dia nak ayat atas gapo di sini. Nak ayat atas tersimpanlah rafa', nasab dan jazm saat itu tersimpanlah bagi fi'il. Dan tidak ada jenis khafad padanya pada fi'il. Pada fi'il. Kita faham di sini enggak? Mana kan? Rafa' dan nasab tadi itu tu musyarakat. Iaitu ia berkongsi. Sama-sama ada di isim dan di fi'il. Maka khafad saat itu tertentu pada isim dan jazm itu tertentu pada fi'il. Itu saja. Tu nak royak. Nak royak kata gapo? Nak royak kata baris tiga-tiga tadi tu kita nak bezalah tempat kita nak gi i'rabkan kalimah tu. Mana kata pada fi'il dia tak ada baris khafad, pada isim dia tak ada kan baris jazm. Tempat isim dia tak ada baris jazm. Habis kita tengok dalam hasyiah sikit dalam kitab Al-Kawakib dia kata ana wala khafdha fiha tu mana? Wala jazma fiha tu. Mana sat ni? Tu wala khafdha fiha ay fil af'al. Ay fil af'al. Mana tak tidak ada jenis khafad yang tersabit padanya pada fi'il saat itu. Innama ikhtassal khafdu bil ismi wal jazmu bil fi'li qasdan lit ta'adul. Musannaf kita royak sini dah. Tu dia tu hasyiah kita royak di sini. Dia kata sesungguhnya ditertentukan baris khafad satu pada isim dan baris jazm dengan fi'il saat ni tu apa? Qasdan lit ta'adul. Kerana nak qasaknya ulama nahwu supaya nak buat adil. Adil lagu mana? Fa innal jarra sakilun yujbaru khifuhu bil ismi. Dia kata baris khafad saat ni tu dia berat. Maka apabila baris berat diwajibkan oleh ngenya dengan baris satu dengan isim. Tu dia. Wal jazmu khafifun yujbaru yujbaru sakilul fi'li. Maka baris jazm tu dia ngeh.
Maka dia ngeh saat tu wajiblah oleh apa? Oleh berat bagi fi'il. Oleh berat bagi fi'il. Makna kan? Makna kata ulama nahwu ni dia kira kata ana. Dia kira kata di fi'il saat ni tu di fi'il tu tidak ada jenis khafat. Sebab apa? Sebab khafat saat ni tu dia baris berat. Tu dia baris tengok mula. Nanti tengok mula deh. Di fi'il saat ni tu fa innal jarra sakil. Fa innal jarra sakil yujbaru khifuhu khifuhu al-ismi. Khifahu lil ismi. Fa innal jarra tu dia. Fa innal jarra apa ni? Nanti. Dia nak wi sebab dia nak wi adil. Sebab apa? Sebab dalam fi'il ni, dalam fi'il ni ada dua. Dia ada hadas dengan zaman. Adapun dalam isim dia tak ada ke apa? Dia tak ada zaman, dia ada hadas saja. Tu dia. Sebab itulah dalam isim ni dia berat dah. Sepatutnya kena diletakkan barang ni iaitu jazam. Sebab jazam ni ulama nahwu kata dia ni kan. Tapi di isim dia tu ni sebab dia menanggung hadas saja. Dia menanggung nama saja, tidak ada zaman. Maka kena letakkan khafat sebab khafat tu berat supaya nak wi adil gi mari. Supaya nak wi adil gi mari. Tu khalasahnya iaitu isim dia saat ni tu ni sebab dalam dia ada hadas, ada nama saja. Adapun dalam fi'il sebab tu munasabah bagi isim tu dia khafat sebab bagi khafat tu berat kan. Sebab bagi khafat tu ulama kata berat. Maka di sini dia kata fi'il saat ni tu dia berat sebab dia menanggung dua iaitu hadas kalau kuat perbuatan dan dia menanggung satu lagi iaitu menanggung ke masa. Sebab tu dia apa? Jazah. Sebab jazah saat ni tu dia baris rek ni. Tu dia. Sebab tu dia kata wal jazmu khafifun wal jazma fa innal jazma tu jadi apa? Jadi ataf pada jarra. Fa innal jazma khafifun yujbaru thiqalul fa'. Tu dia wajib oleh beratnya fi'il. Sebab tu dia fi'il menanggung apa? Menanggung hak berat dah iaitu ada dalam dia zaman wal hadas. Maka diletakkan jazah dia tu munasabah lah sebab jazah tu harakat yang khafifah yang ringan. Adapun pada isim dia kata fa innal jarra sakilun yujbaru khifuhul ismi khifatul ismi. Maka diwajiblah oleh ringannya isim. Makna kan? Makna kata harah ja tu apa jab tu baris ja saat ni tu dia berat dah. Maka munasabah lagi letak pada isim sebab isim saat ni tu dia ringan dia menanggung satu iaitu hadas nama. Tu dia dah. Kita tengok satu hikmat yang ulama duk royak kita dalam masalah ni dah. Tu dalam masalah ini. Supaya nak wi adil gi mari. Sebab tu dia kata la jazma fiha wala khafdha fiha. Tidak ada jenis jazah padanya pada isim dan tidak ada jenis khafat padanya pada fi'il. Tu dia habis situ. Sikit lagi dia kata al-bina. Nah, kita pergi sikit lagi tu sebagai i'rab. Al-bina wal bina'u luzumu akhir kalimati harakatan aw sukunan. Maka dia kata la tu apa ni? Bina tu wal bina'u dan bermula isim bina dan bina saat ni tu hak lain pada isim, hak lain daripada i'rab saat ni tu dia kata luzumu akhir kalimah harakatan aw sukunan. Iaitu lazimlah di akhir kalimah saat ni tu lazim mana? Harakatan aw sukunan. Iaitu sama ada kita boleh berbaris seperti apa? Seperti haula tu. Kita tengok dalam hasyiah sikit dah. Dia nak wayak ke mana? Dia kata wal bina'u luzum akhir harakatan nahwu haula aw sukunan nahwu man
wa kam. Man wa kam. Tu dia. Nanti dia kata di sini, dia kata wal bina'u lughatan wad'u syai' ala sifatin yural bisubut. Bina-bina pada logat saat ni iaitu letakkan sesuatu di atas sesuatu, di atas satu sifat yang dikhanak dengan sifat saat itu nak letakkan, nak kejakkan satu perkara. Itu panggil bina. Nah, bina tu kita letakkan sesuatu di atas sesuatu, di atas satu kalakuan sifat, dikhanak dengan kalakuan saat itu untuk nak letakkan. Sebagai bina diletakkan di atas sesuatu satu. Di atas satu sesuatu tu iaitu nak menunjuk kata nak mengejakkan. Adapun dia kata wastilahan diddul i'rab. Istilahan tu dia berlawan dengan i'rab. Wa huwa kama qala musannif. Musannif kata nah, luzumu akhiril kalimati halan wahida. Harakatan. Pada harakat dia nahwu haula fa inna akhirahu maksur fi jami' ahwal. Apa mana kata bina-bina tu di akhir dia bacalah tu lah. Duk tetaplah tu lah. Kalau baris duk lah tu ialah tu lah. Dia tak ada ubah. Lain dengan i'rab. I'rab ni dia ubah. Mengikut keadaan. Sama ada pada lafaz atau pada takdir. Adapun bina ni dia duduklah tu lah. Mana tetap di akhir dia. Keadaan satu. Walaupun nak duduk keadaan mana pun, tetap keadaan tu saja. Tu dia. Kita mari tengok. Kita tengok sini. Halan wahida. Dia kata halan wahida seperti harakatan nahwu haula. Kalimah haula tu. Au sukunan ataupun ditetapkan di akhir dia dengan apa? Dengan baris sukun. Dengan baris mati. Seperti sukun. Seperti dia kata au sukunan nahwu man wa kam. Hak tu tadi haula. Hak ni iaitu man wa kam. Unzur ila man. Unzur ila man. Dia tak kata mamin dah. Dia kata man situ. Duklah keadaan mana-mana pun dia duk man situ. Begitu juga kam. Begitu juga kam. Begitu juga kai. Kata lagi lah. Sakut paut dengan hak sukun tadi tu. Kalau lah hak harakat. Supaya kita kata haula. Haisu. Kita kata, ya tu, orang panggil bina dia saat ni tu. Sebab apa? Sebab di akhirnya tak duk keadaan satu lagu tu. Tu bahasa Arab. Bahasa Arab. Kita boleh tahu kemalan ni kata, nazariyat al-i'rab wal bina. I'rab saat ni tu, iaitu dia ubahkan keadaan sebab amil tolak tutupkan baris saat ni tu berlain ni. Kalau lah tutup tempat rafa', kita rafa' lah. Tutup tempat nasak lah. Tutup tempat khafat lah. Seperti kita kata hadara Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Unzur ila Muhammadin. Muhammadun tadi tu dia duk keadaan apa? Keadaan lain-lain. Sebab amil hadapi tolak kepada keadaan lain-lain. Adapun masalah bina, dia duk letak lagu tu ala wajhi sabat. Duduk tak lagu tu, duduk keadaan tempat mana-mana pun dia tak lari. Walau kalau misalnya aina, amsa, haisu, as-sukun, tak kira. Kita kata seperti kita kata ra'aitu fatah. Seperti kita kata di sini dalam masalah bina ni. Yad'u al-fata. Yad'u al-qadi. Yad'u gulami. Yad'u gulami. Kita tengok atau keadaan situ tu. Keadaan situ saling tu. Jadi orang panggil tu duk lagu tu lah. Dia tak ubah. Dia tak di keadaan dia saat itu keadaan dia duk lagu tu lah. Dia duk tempat rafa' pun dia baca lagu tu. Tempat nasak pun dia baca lagu tu. Tempat khafat pun dia baca lagu tu juga. Ja'a hadzal rajulu. Hadza duk situ. Tak ada baca hazu dak, tak baca hazi dak. Sebab apa? Sebab dia tu isim tapi isim yang bina, bukan isim mu'rab dak.
Tu hak tu tu musannaf dia ayat kita kata, dia kata wal bina'u luzumu akhiril kalimati harakatan aw sukuna. Setengah ulama dia kata gapo? Setengah ulama yang wi makna bina sini ni, yang wi kata gapo al bina'u luzumu akhir kalimah halatan wahida. Melazimilah di akhir kalimah tu keadaan yang satu. Sama ada keadaan ia duduk tempat nasab, ia duduk kalimah ia duduk tak gitu. Tapi kita orang hak nak i'rab ni lah kita kena faham kata ini ia duduk tempat rafa', ini ia duduk tempat nasab, ini ia duduk tempat khafat jazim. Kita kata lagi lah. Kita kata lagi lah wahalum majarras terus lagi lah. Kita kata seperti kita kata munzu. Ia duduk munzu situ. Aina, ia duduk aina situ. Tu dia. Haza, ia duduk haza situ. Hazihi madrasatun. Haza rajulun. Tu. Haza rajulun jamilun. Unzur ila haza. Kita kata lagi lah. Duduk haza situ. Jangan keadaan buat lainnya sepatutnya ia kena apa? Kena berubah sebagaimana hak berlaku pada Arab tadi. Tetapi bina lah. Bina ia duduk lagu tu lah. Tu dia. Sebab ia panggil ia jami. Ia duduk tempat-tempat ia duduk ia buat lainnya tapi keadaan kalimah tak ni tak ubah. Tak ubah. Tu dia. InsyaAllah kita jumpakan di hisah yang lain pula. Pada masalah nak kecek sikit masalah al-bina hak berlaku pada isim dan al-mu'rab berlaku pada isim dan al-bina berlaku pada fi'il dan al-mu'rab berlaku pada fi'il pada halaqah yang lagi akan datang insya-Allah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam bab ni kita boleh faham dengan cara lanjut lagi. Malam ni kita ambil dua bab tu dulu. Kata i'rab ni gapo dan bina tu gapo dan apakah misal-misal yang telah saya sebut tadi. Mudah-mudahan kita perjumpaan sekali ini mudah-mudahan kita boleh dapat faedah bersama, tak sikit tak banyak atau sikit dah. Mana kata jangan we atau satu lalu we kita ni kita tak dapat langsung. Sebab tu ulama tak kaedah kerana malam yudrak kullu lam yutrak kullu. Siapa-siapa yang tak faham semua janganlah dia tinggal semua. We ada kat sikit-sikit yang kita boleh dapat faham. Mudah-mudahan saya pohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukakan di atas kita dan kepada saudara kita ada dengar. Mudah-mudahan majlis ini menjadi berkat pada ini majlis sendiri dan kepada semua keadaan umat Islam seluruh ada dengar ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Diakhiri dengan katanya subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.